Ha. Dia sejuk mak, dia kipas-kipas dia, angin dia ke sini. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Suara saya sekat-sekat. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey, jap-jap dah boleh mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan program kita yang setiap malam Rabu, okey, dan Jumaat ni kita mulakan dengan surah Ummul Kitab dan juga selawat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Baik. Semoga Allah merahmati kita semua dan perjalanan program kita malam ni berjalan dengan baik, insya-Allah. Okey, sebelum saya memulakan program ini, saya ingin ucapkan kepada
all the board directors, juga pada CEO kita dan juga CEO kita yang bertungku lumus mengadakan program-program begini untuk semua warga Ikhtisas dan mereka-mereka yang akan join ke Ikhtisas, insya-Allah satu hari nanti. Sebelum tu kita memulakan program kita ni, untuk itu saya ingin menyampaikan sedikit aktiviti yang kita akan lakukan, iaitu pada 15 dan 16 kita ada program BOP di Johor Bahru. Okey, jika ada rakan niaga ataupun mereka yang di luar sana ingin join, sila hadir. Juga akan diadakan program yang sama di Batu Pahat pada 18 dan 19 dari bulan 9 ni. Ya, program BOP juga di Batu Pahat. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan malam ni kita akan sembang bersama ni, kata orang dia ni, kalau zaman dulu saya kecil-kecil ni cerita dia Bionic Woman. Tak tahulah kalau orang zaman sekarang ni dia tahu Bionic Woman, filem-filem ni wanita-wanita yang ada bionik, ada kekuatan, kekuatan dalaman dan luaran. Okay, sebelum tu saya memperkenalkan Puan Adelina Haji Norhani. Betul namanya saya sebut ni? Ya, betul. Beliau pun dah berumah tangga, mempunyai 4 orang cahaya mata. Okey, sebelum tu beliau dia merupakan CEO RAN Consultant dan juga AD di Ikhtisas, Ikhtisas Senai Johor. Level education saya ambil yang tu, dia graduate dalam management tu, pengurusan daripada University Sains Malaysia. Betul Puan Adelina? Ya, betul bos. Alright. Okey, pengalaman Puan Adelina ni pada starting tahun 1999 hingga 2012 dia manager di Stilon Roofing System Berhad. Okey, kemudian dia berkecimpung pada industri kita ni starting daripada 2011 hingga 2013 di Wealth Planner di Prudential Insurance Malaysia Berhad. Juga seterus tu dia berhijrah hijrah kepada Takaful Advisor di Takaful Ikhlas Berhad pada tahun 2013 hingga 2019. Starting Ogos 2019 hingga sekarang ni lah, insya-Allah dia menjawab jawatan sebagai AD di Ikhtisas Tijarah Senija Associate PLT. Itu kita adalah Takaful Ikhlas Family Berhad. Okey, di sini sebelum tu saya juga ingin berkongsi dengan Puan Adelina. Ada beberapa saya sebenarnya Puan Adelina ni saya mula-mula saya itu siapa Adelina ni kan. Memang kata orang tu saya kata dia Bionic Woman, perempuan besi ni kan. Saya dengar tapi tak pernah jumpa. Sekali saya jumpa, rupanya ini orangnya memang betul lah dia ni besi tu. Dan juga dia bukan besi lagi, dia besi berani. Besi berani, dia berani lagi apa pun dia akan langgar. Betul tak? InsyaAllah. Orang yang kuat kan, orang kuat. Okey. Kita terus pasal masa pun kita tak panjang Puan Adelina. Okey. Seperti yang kita maklum awal-awal pada PKP yang lalu, Puan diuji dengan kemalangan. Benar? Ya, betul. Dan tak boleh berjalan kerana kaki bersimen. Betul. Alright. Itu sebab apa? Kemalangan macam mana? Kereta ke, apa ke, jatuh ke, macam mana? Saya tengah exercise masa PKP, awal-awal PKP tu. Okay. Exercise, lepas tu tendon Achilles saya putus. Oh, okey. Tadi dia putus habis. Dalam bahasa biasa kita faham ni urat keting lah, dia putus dan menyebabkan saya tak berjalan lah. Okey. Alright. Tapi bagaimana, yang peliknya bagaimana Puan boleh maintain submit case masa keadaan hilang upaya tu dan achieve M4RI tu, MARI tu.
boleh kongsi sikit tak? Apa yang aktiviti yang puan buat masa tu boleh achieve? Sedangkan mereka-mereka yang tak hilang upaya luar sana tak ada pun berkeadaan seperti puan boleh achieve mari ni. Okay, pada saya semuanya sebenarnya it's all about mind over matter lah. Macam mana mind kita mengatasi isu tu tadi. So, saya cuma bilang satu nikmat saja tak boleh berjalan. Nikmat lain semua Allah bagi berfungsi dengan sedia kala. Jadi, saya gunakanlah dan saya switch kepada online sebenarnya. Sebab masa tu pun PKP kan, kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Bukan saya saja, semua orang pun sama. So bila benda tu berlaku, saya just buat online saja. Saya promote dekat social media, FB, IG semua, dan saya buat ads berbayar juga, dan alhamdulillah benda tu mendatangkan hasil lah. Macam tu, bos. Okey. Maknanya puan menggunakan benar-benar sistem-sistem yang baru ni lah. Betul? Ya, Online ubah. system. Semua kita kena ubah. Ya, tak boleh jumpa orang, jadi kita kena Okey. ubah cara macam tu lah. Disebabkan norma baru ni kan, betul? Ya, betul, bos. Kita kena berubah daripada, sebab itulah apa-apa pun sebenarnya apa yang puan buat ni adalah usaha usaha bagaimana untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, betul? Apa cara pun, Ya, kalau betul. kita ada usaha, betul, ada usaha, ada ingin belajar, betul? Okay, dengan sistem yang baru ni insya-Allah Ya, dia akan betul. membuat hasil yang baik, betul? Alright. InsyaAllah. Okay, ni sekarang ni saya lihat bagaimana awak pun istiqamah di dalam industri ni. Okey. Sekarang kebanyakan saya tengok keadaan sekarang ni dalam PKP ni kan. PKP banyak yang kita adalah yang mereka-mereka yang agak down kata tak boleh masuk sana, tak boleh ke sana, banyak benda-benda yang mengalami. Untuk kata orang, bagaimana kalau boleh tak puan sharekan idea masalah down agar sentiasa kita relevan dalam industri, berdaya saing dan maju boleh bagi sedikit ni lah apa dia untuk kita kongsi bersama. Puan? Oh, okey. Macam mana nak atasi masalah down Okey, semua Ya. orang saya rasa ada naik dan turun. Mood dia pun ada naik dan turun. So, macam mana cara untuk kita atasi masalah down tu? Apa yang saya buat, biasanya saya cari circle yang positif lah. Yang pertama, kena cari circle yang positif. Orang yang sentiasa, bila kita sedang down, kita cari orang yang sedang bersemangat. Jadi sedikit sebanyak ataupun kita pergi kat kumpulan yang sedang bersemangat, ataupun kita pergi recharge, pergi cari ilmu. Sebab bila kita cari ilmu tu, sedikit sebanyak aura positif tu akan datang kepada kita. Tu yang pertama lah, cari orang yang positif, kelilingkan diri kita dengan orang yang positif. Kalau jumpa orang negatif, cepat-cepat lari. Okay, yang kedua, cari leader juga. Boleh bercerita dengan leader. Kadang-kadang sebab leader ni dia sentiasa bersemangat. So bila dia bersemangat, kita pun sedikit sebanyak akan dapat aura dia, semangat daripada dia. Okay, seterusnya untuk atasi masalah down ni, saya realise bila saya dah join Ikhtisas, iaitu apabila kita rekrut ramai-ramai. Bila kita rekrut ramai-ramai, bila kita nak down aja, nanti anak buah masuk tanya tu, tanya ni, itu, ini, banyak dia orang tanya kan. So kita tak sempat nak down. Kita sentiasa maknanya cari ilmu, cari jawapan, macam mana nak jawab, kita punya rakan niaga. Itu yang saya dapat daripada Ikhtisas lah, sebab sebelum tu saya tak merekrut kan. Dan apabila saya merekrut, tak sempatlah nak rasa down sebenarnya. Kita lebih sempat untuk layan, expand business. InsyaAllah. Itu, bos. Ini bermakna pada masa-masa tu dia terisi lah dengan aktiviti, betul? Ya, betul. Program. Ya, betul. Saya rasa ini benda yang baru lah. Bila kita di Ikhtisas ni bila kita di Ikhtisas, kita digalakkan pada semualah rakan niaga ataupun leader untuk rekrut. Hari-hari kita rekrut. Sebab tu kita adakan sistem
mari itu, betul. Tapi memang betul apa yang you kata Ya, ni, betul. setuju. Okey, kita mesti ada masa tu, jangan kita ada terluang kosong. Kita buat aktiviti ni. Betul lah. Kalau ada masa saya juga ada rakan niaga yang datang, bos ni nak exam lah tu, jadi masa kita ni kita semangat. Betul? Bersemangat. Dan saya tengok you kata sini you cari leader, join dengan leader yang Ya, bersemangat, betul. yang ada aura. Betul? Okey. Alright, saya tak perlu tanyalah siapa leader tu. Pada saya, leader tu semuanya sama. Betul? Puan Adina, ya? Okey. Mereka semuanya hebat-hebat bagi saya lah. Leader-leader yang ditisas Ya, sistem betul. Puan Adina juga seorang leader. Buatlah orang-orang yang hebat. Saya panggil bionic Ya, woman. betul. Saya lebih cari leader saya sendiri, ya betul. Alright, okey. Okey, setahu saya awak adalah seorang suri rumah tangga, betul? Okey. Tadi pun saya pun dah baca biodata awak punya 4 orang anak dan suami. Okey. Seorang wanita ni biasanya ni masa dia tu agak, you tahulah bila you balik rumah banyak benda yang you kena buat, betul? Okey, bagaimana bagi masa antara kerja, okey? Masa antara kerja dengan keluarga, diri sendiri kan, kita bukan nak fikir keluarga, diri sendiri kena kerja dengan fikirkan juga, betul? Dengan kawan-kawan dan dengan agensi puan sendiri. Boleh share tak pengalaman mana puan boleh menguruskan elemen-elemen menguruskan elemen-elemen penting ni agar dia seimbang berlaku dan menikmati hidup yang dengan tenang dan jaya. Apa dia punya intipati yang puan buat, puan lakukan. Okey, saya buat sama saja macam saya makan gaji dulu, bermakna setiap hari saya pastikan memang saya keluar sebelum PKP itulah Okey, biasanya saya dengan buddy saya kita akan keluar dalam pukul 9.30 tu biasanya kita keluar dan kita akan pergi ke office lah kalau tak ada appointment. Kalau ada appointment kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya. Biasanya 9.30 pagi 9.30 pagi you keluar. 9.30 pagi dah keluar dan kita orang dah balik dalam pukul 4 tu kita dah punch check keluar lah, dah balik. So sangat-sangat santai saja bekerja ni. Okey. Dan saya banyak masa dia ada menggunakan sistem punch card ke? No, bukan punch card lah. Itu bahasa saya sebenarnya. Tapi kita maknanya disiplinkan diri 9.30 pukul 4 itu waktu kerja. Okey. Dari dulu sampai sekarang lah saya dengan buddy saya lah. Dan selepas itulah bermula dia dengan keluarga. Family. Masa tu pun budak-budak dah balik sekolah kan. So masa tu lah kita bersama dengan keluarga. Okey. Dan saya daripada biasanya kita orang akan kerja hari Ahad sampai hari Khamis. So Jumaat, Sabtu tu aktiviti masing-masing lah. Dan Ahad. Yes, okey. Ahad sampai Khamis bekerja lah. Macam government. Government di Johor. Weekend Johor tu Jumaat dan Sabtu tu that means you dengan family lah, betul? Dengan family, aktiviti family ataupun riadah, betul? Dengan family. Kawan, betul? Ya, betul. Ya, betul. Jadi itu yang saya teruja lah tengok kamu seorang ibu ada keluarga, ada anak-anak, boleh menguruskan masa dengan baik dan juga alhamdulillah jaya lah. Jaya insya-Allah Okey. Okey, ini biasanya lazimnya soalan-soalan begini tak sesiapalah kalau dia di Zoom meeting ke ataupun tu, selalunya soalan begini memang selalunya akan ditanyalah. Alright. Strategi apa yang puan guna untuk mendapatkan temu janji sehingga close. Okey, ni soalan lazim. Selalunya dibanyakkan ni memang telinga semua macam racun gajah kembang nak dengar kan. Sebab benda ni antara elemen-elemen strategi ni sangat penting untuk satu kejayaan pada agensi ataupun rakan niaga tu sendiri, betul? Tanpa strategi ni memang agak kata orang tu bukan nak kata gagal, betul? Tapi dia tak berapa smooth untuk dia nak bergerak, betul? Okay? Jadi strategi apa yang
you gunakan untuk daripada nak dapat janji, biasalah of course lah, marketing, telemarketing, boleh share dengan kami di sinilah, insyaAllah. Okey, pada awal masa saya baru-baru zaman dulu 2013, pendekatan yang saya buat, saya bermula dengan stranger. Saya tak ada maknanya circle saya yang untuk saya promote buat takaful. So 99% adalah stranger, saya langgar je semua stranger. Then saya lebih banyak buat taklimat. Okay, lepas dapat taklimat tu referral, daripada referral tu berkembang. Dan waktu sekarang ni, waktu PKP, saya banyak kepada media sosial lah. So media sosial tu orang datang pada kita bila kita berWhatsApp semua, kadang-kadang kita berzoom dengan dia, explain semua kan, close kadang-kadang online saja pun dah close dah. So sebenarnya PKP ni lebih senang sebenarnya untuk closing compare dengan masa sebelum PKP. Sebelum PKP kita nak kena jumpa orang. Kalau dekat Johor tu kan kadang-kadang appointment kat Pasir Gudang, kat Kempas, dekat Kulai. Kan penat banyak tempat. Tapi waktu PKP ni semuanya online, semuanya dah settle masa kita berWhatsApp saja sebenarnya. So and on top of that, saya tahun kedua saja saya dah memang kebanyakannya referral dan kebanyakannya alhamdulillah memang customer yang datang lah, alhamdulillah. Macam tu, dia tak ada something yang special sangat pun. Puan? Ya. Dengar dia macam putus-putus. Dengar. Tadi Abang Jeb tutup mic. Oh, tutup mic Tadi Abang Jeb tutup mic. Okey, dah dengar clear tak ni sekarang? Dengar clear. Okey. Minta maaf. Tak apa. Abang Jeb, sebab saya ada slide saya, boleh tak saya start dengan slide BOP saya dulu dan kemudian kita come back dengan question. Baik. Okey, silakan. Sebab slide banyak. Okey, silakan. Okey, Izham, pasangkan slide Izham. Okey, terima kasih moderator kita Tuan Haji Jeffrey yang banyak dah cover sebenarnya di awal-awal tu. Okey, yang saya hormati Tuan CEO, COO, BOD, MD, AD, SEP, EP, dan bakar-bakar RN yang hari ini secara langsung bersama dengan kita di BOP ataupun yang akan datang yang akan tengok rakaman ni lah. Okey, so tadi moderator kita dah banyak perkenalkan diri saya. Tapi hari ni sebenarnya main thing saya adalah saya nak bongkarkan rahsia bagaimana untuk menjana income 5 figure di Ikhtisas dalam masa yang singkat. So saya akan terangkan dekat slide-slide saya nanti ya. Okey, tadi Tuan Moderator dah terangkan nama saya, ada yang tak kenal, ada yang kenal, Herdalina Haji Nurhani. Saya memang purely bangsa Johor. Saya menetap di Kulai Johor dan saya dari agensi Ikhtisas Senai. Okay, next slide. Okay, education background ni tadi Tuan Haji Jeffrey dah cover. So kita lompat lagi. Alright. Working experience. Sedikit berkenaan working experience background saya. Lepas saya graduate tahun 99, saya terus join syarikat construction yang mana position terakhir saya di sana adalah sebagai manager. Dan lama saya kerja kat situ, daripada graduate lagi, it's about 13 tahun macam tu. Dan saya memang sangat workaholic. Saya pergi kerja masih lagi gelap, saya balik kerja pun gelap.
pergi kerja, anak masih tidur, balik kerja, anak dah tidur. Jadi saya tak ada masa sangat dengan family dan saya sangat-sangat committed dengan kerja saya, bersungguh-sungguh nak kayakan majikan saya. Dan bersungguh-sungguh juga saya bekerja untuk realisasikan impian dan cita-cita majikan saya tadi. Tapi sebenarnya bila saya bekerja, saya sampai terlupa yang saya dan anak-anak saya, keluarga saya, kami ada impian sendiri. Jadi sampai satu tahap Allah bagikan saya rasa pada usia saya 30-an, dalam 34 macam tu, saya rasa macam bosan. Bila saya nampak bos saya sentiasa bertambah aset, dia sentiasa tukar kereta, jadi saya rasa macam, oh wow, saya rasa saya worth something more than apa yang saya buat sekarang. Sebab nilai yang bos saya letak pada diri saya tak setimpal dengan apa yang saya beri. Jadi saya mencari peluang masa tu. Dan Alhamdulillah tahun 2011 saya berjumpa dengan industri ini, iaitu insurance. Saya join Prudential. Masa tu Prudential saja yang datang. Jadi saya join Prudential, leader saya Chinese dari Singapore, dari KL. Dan Prudential cut off dia sebenarnya sampai 31 hari bulan Disember. Jadi saya lulus exam end of October, saya cuma ada 2 bulan untuk buat bisnes. So bulan November dan bulan Disember. 2 bulan ini walaupun suntuk, saya manage untuk bawa bisnes 36 cases dengan total production masa tu 100,000. Dan yang paling saya ingat, gaji saya end of December, 31 Disember masa tu RM2,000 sebulan. Gaji inilah yang menggelapkan mata saya. Sebab saya rasa wow, buat 2 bulan bisnes ni boleh dapat RM2,000, sedangkan masa saya join 99 tu, dekat syarikat construction tu, syarikat ni syarikat import-export, dengan degree holder dan CGPA saya pun memang cemerlang. Gaji saya sikit saja. Majikan nilai saya sikit sangat. Dan dah lah sikit. Gaji nak naik, tunggu setahun sekali. Kalau nak naik cepat, kena bagi surat resign, barulah bos naik gaji. Kalau tak, mana bos nak naik gaji kan? So, naik gaji tu terkedek-kedek setahun sekali. Nak ikutkan saya antara yang dapat increment tertinggi dekat syarikat tu. Sebab memang saya ni, macam saya cakap, saya kerja bersungguh-sungguh. So, tapi masih lagi nilai tu tak sampai ke tahap apa yang saya inginkan. Saya masih lagi terasa tak puas hati. Saya rasa macam saya boleh dapat lebih daripada apa yang saya dapat sekarang. Dan dengan tak berfikir panjang, saya terus terjun buat full time di Prudential. Tapi yalah, saya orang matematik, jadi saya mengira, bila saya mengira, saya rasa saya boleh untung di sini. Tapi saya merancang, Allah juga merancang, tapi definitely rancangan Allah tu sangat-sangat baik dan luar biasa. Apa yang berlaku pada saya, apa yang saya rancang tak seperti apa yang saya nak. Susah, obstacle banyak sangat saya jumpa masa saya buat full time. Yang mana masa saya buat 2 bulan 36 cases bisnes yang saya bawa tu, mereka adalah customer saya, kontraktor-kontraktor yang memang sentiasa support saya. Tapi mereka support saya sebab kerusi manager saya. Bila saya resign, I have nothing. So nobody support saya lagi masa tu. Dan masa tu businessman ni dia tanya saya berkenaan dengan halal dan haram. Dekat situlah yang saya start, sebab memang saya tanya leader saya, tapi leader saya Chinese. Jawapan dia tu kurang memuaskan hati saya yang membuatkan saya stop. Saya stop, tapi saya masih lagi ambil lah gaji saya 2,000 lebih sebulan masa tu. So lepas tu bermula kehidupan susah saya lah. Life saya berubah 360 darjah, which sebelum ni boleh buat macam-macam dengan anak-anak, dengan family, tapi bila berubah 360 darjah tu, just imagine anak saya minta KFC pun saya tak mampu untuk beli pada ketika itu. Dan sampailah saya
saya rasa saya buat macam-macam in between. Saya jual sarapan lah, saya jual apa-apa yang mendatangkan duit masa tu, sampai saya rasa saya boring sebab itu bukan saya. Saya rasa saya bukan sesuai dengan bisnes-bisnes macam tu. Memang banyak order tapi saya rasa saya tak sesuai dan saya nak kembali semula makan gaji, tapi bukan dengan bos saya, walaupun bos saya construction tu dia memang berharap untuk saya balik semula. Even saya dah resign, dia pun bagi saya bonus sebenarnya. So saya cari kerja, saya nampak bos saya Tuan Haji Bazihar, dia advertise untuk cari eksekutif pemasaran, dan bila dia interview saya, dia tak argue apa-apa pun dengan saya. Dia ajak saya join Takaful Ikhlas pada ketika itu. Dan dia, Tuan Haji Bazihar ni dia memang pandai baca tarikh lahir lah. Dia kenal saya. Dia tak argue apa-apa tapi dia tunjuk bukti. Dia hantar saya pergi tempat, masa tu kita ada kursus dengan ejen-ejen Takaful Ikhlas. Dan saya jatuh cinta dengan ukhuwah di Takaful Ikhlas pada ketika itu sebenarnya. Itu yang membuatkan saya suka. Dan saya join. Memanglah masa saya nak join permulaan kan, saya rasa Takaful Ikhlas je kot kan, syarikat lokal. Aku dari syarikat international, Prudential. Tapi sebab ukhuwah tu yang buatkan saya resign pada bulan Februari di Prudential dan saya officially jadi ejen di Takaful Ikhlas pada 1 April 2013. Dan last position saya pada Julai 2019 di Takaful Ikhlas sebagai Takaful Advisor. Dan sekarang dari 1 Ogos sampai sekarang saya adalah AD di Ikhtisas Takaful Ikhlas lah. Next slide. Okay, perjalanan saya di Takaful Ikhlas 1 April 2013 sampai 30 Mac saya adalah ejen di Takaful Ikhlas, dan alhamdulillah tahun pertama tu saya join, saya terus achieve dianugerahkan sebagai ejen baru teratas 2013-2014, nombor 2 dalam Malaysia, alhamdulillah. Dan lepas tu saya naik pangkat sebagai penolong pengurus unit AUM pada 1 April 2014. Ini adalah sistem 3 tier. Sistem 3 tier untuk naik AUM, kita ada syarat yang mana perlu achieve 60,000 collected money FYC, dan selain daripada tu perlu tempoh menunggu juga. Okey, untuk naik AUM perlu tunggu 1 tahun, 12 bulan sehingga 18 bulan, dan perlu dapat signature dari leader. So itu yang saya buat. Sebenarnya 4 bulan saja saya jadi ejen di Takaful Ikhlas, saya dah hit 60,000. Tapi saya terpaksa tunggu setahun untuk naik AUM. Dan masa saya di AUM, saya dah qualified ke Ho Chi Minh, Taj Mahal dan Bank Qualifier lah. Bank Qualifier ni local trip. Dan selepas tu tahun 2016-2017, 2 tahun selepas tu sebenarnya saya dah qualified untuk naik Takaful Advisor, tapi bos saya hold, tak kasih saya naik Takaful Advisor sebab dia suruh saya jadi leader, manage anak buah. Sedangkan sebenarnya masa tu purpose saya adalah saya nak duit. Sebab AUM dengan ejen rate commission dia sama 35%, tapi kalau Takaful Advisor rate commission dia 45%, dan itu yang saya nak kejar sebenarnya. Dan in fact setahun lebih saja saya dah achieve 100,000 lebih sebenarnya untuk naik TA. So saya terpaksa tunggu 2 tahun untuk naik TA, tapi bila saya dah isi borang, saya bagi bos saya tak nak sign. So saya akur, tapi agak down juga masa tu sebenarnya. Tapi tahun seterusnya saya isi lagi, saya bagi bos saya sign, dan masa tu alhamdulillah bos saya sign, approve saya untuk jadi DA lah. Dan masa tu semasa saya Takaful Advisor, saya achieve convention ke Korea dan juga band qualifier lah. Dan kemudian bermula Ogos 2019 sampai sekarang saya di Ikhtisas. Dan di Ikhtisas saya dah ke convention Batam, saya qualified mari. Dan baru-baru ni kami semua baru balik bulan Ogos hari tu dari convention Tioman.
Dan di Tioman alhamdulillah kami semua diraihkan dan saya di-reward sebagai Mari Double Hat-Trick Club 2019-2020 nombor 1 Malaysia. Alhamdulillah. Okey, dan masa masa ni seronoklah kami gather bersama-sama Itisar 1 Malaysia. Okay, next Sam. Okay, ini adalah Mari Achiever Award untuk tim saya, RHN team. Semua yang dalam gambar tu tim saya, alhamdulillah. So, dan tim Senai juga bersama-sama saya, kita beramai-ramai masa ada satu hari award. Kami tapau lah sebenarnya most of the award masa tu, alhamdulillah. Dan kami achieve Mari beramai-ramai masa tu. Apa tu Mari? Nanti saya terangkan kejap lagi. Next. Okay, kita tengok sekejap video pendek ni .
Okay. Okay, next. Ni semua dah tinggal sejarah. Cuma saya nak bagi tahu dekat semua di Itisas, kita buat semacam, kita dapat macam-macam. Okay. So, ini something yang saya suka sangat berkenaan dengan maksud di sebalik logo Itisas itu sendiri. Itisas Ikhlas Tijarah Sinergi Associate PLT. Okay. Dari logo ini sendiri sebenarnya boleh create jati diri kita dan semangat kita untuk terus berada maju di Itisas. Okey, IK itu adalah ikhlas yang mana ia adalah sifat terpuji mukmin di samping sempena prinsipal kita sendiri ialah takaful ikhlas. T ialah tijarah yang mana individu yang bersama Itisas adalah seorang usahawan takaful. S ialah sinergi. S seolah-olah dia dalam benih telur. Kalau tengok dia macam dalam benih ataupun telur yang menggambarkan benih yang ditanam menghasilkan buah yang lebat dan menjadi pokok yang teguh. Serta bila kita tengok satu garisan di bawah logo tu pula, ia adalah rakan niaga yang akan bersama kita selamanya. InsyaAllah sebab kita ada satu sistem yang akan membawa RN kita ni insyaAllah bersama kita sampai bila-bila insyaAllah. AS tu adalah Associate Gabungan GAM Seluruh Malaysia. Okay, kalau perhatikan uniknya logo Itisas ni, dia tanpa huruf I. Okay, dia menggambarkan yang Itisas ni tiada budaya I. There is no I in this team. Okay, dalam Itisas kita mengamalkan budaya we. Kita kerja berjemaah, insyaAllah 27 ganda pahala bertepatan dengan ajaran Islam. InsyaAllah the beauty of Itisas sebenarnya. Okay, next. Okay, penubuhan corporate agency leader TIB. Sebenarnya idea untuk tubuhkan Itisas ni adalah sejak 2012 dan termeterai perjanjian pada 2019. Okay, dia adalah gabungan 7 GAM. Maknanya 7 tahun untuk fikir menubuhkan Itisas ni. Dia bukannya bisnes yang kacang putih boleh fikir hari ni besok terus buat, tidak. Lama. Jadi dah sampai masak benda tu barulah ditubuhkan dan terjadinya Itisas hari ini. Okay, Syarikat Bumi Putra Muslim. InsyaAllah. Okay, next please. Hala 7 strategik Itisas. Okay. Yang pertama falsafah. Pembangunan usahawan secara berterusan istiqamah melahirkan individu berwawasan, profesional, produktif, kreatif, amanah dan tabligh. Visi peneraju pembangunan agensi takaful bersekutu nombor 1 di Malaysia. Misi melahirkan usahawan yang memiliki jati diri yang unggul dan sasaran ini pula saban tahun bertukar mengikut sasaran kita lah. Okay, next. Di Itisas, sistem kita sangat canggih yang dinamakan BOSS, iaitu Business Owner Synergy System. Okay, next. Okay, apa itu BOSS? BOSS adalah kepimpinan minda keusahawanan, yang mana di dalamnya ada konsep MARI. Nanti saya akan terangkan dekat next slide. Tijarah, My Team, My Seed. My Team ni akronim daripada Together Everyone Achieve More. Itu adalah moto kita, sama-sama kita earn. My Seed akronim SEED itu sendiri adalah ringkas, mudah, efektif dan duplikasi. Okay. Rakan strategik kita pula adalah takaful ikhlas dan sistem di dalamnya ada perundangan, rekrutmen, jualan, latihan, komunikasi dan keuangan. Okay, next. Okay, ini adalah BOD Itisas yang mempunyai pengalaman kalau digabungkan semua beratus tahun. So, tak perlu bimbang, tak perlu risau di Itisas sebab kita ada para BOD dan AD, SCP yang berpengalaman. So, leader-leader ni kita boleh jadikan bahan rujukan untuk kita dapat ilmu. Okey, di Itisas, moto kita sinergi bersama Itisas, mari. Apa tu mari? Kejap lagi saya terangkan. Okay, next.
Okey, strategi MySeed. Ini pun saya suka sangat berkenaan pokok ni. Kenapa? Pokok ini dia menggambarkan sistem iktisas itu sendiri. Okey. MySeed adalah biji benih. Biji benih tu kita perlu tanam dan bila kita tanam kita tak boleh biar gitu. Kita kena jaga. Kita kena siram air yang mencukupi, berikan dia zat mineral, tanam dia dekat tanah supaya dia dapat zat mineral yang mencukupi, beri dia matahari yang mencukupi supaya dia boleh buat makanan. Okey, lepas tu dia boleh keluarkan oksigen untuk kita. Dan bila akar tu kuat dan sihat, pokok tadi akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak dan optimum. Okey, akar yang banyak dan subur ni dia seumpama rakan niaga kita, my team. Okey, dan saya kata pokok yang ditanam di atas tanah ni adalah sistem iktisas. Kenapa? Saya akan terangkan dengan terperinci nanti sebab akar tadi dia boleh tumbuh dengan banyak, kuat sehingga infinity dalam dia. Okay, you cannot get the fruit without the root. So penting untuk jaga akar tadi supaya pokok tadi kuat, kukuh, subur dan keluarkan hasil yang banyak. Okay, next slide. Okay, MySeed System Boss. Setiap rakan niaga di Iktisas kita akan bekalkan dengan sistem yang komprehensif, yang mana sistem BOSS kita akan bekalkan kepada setiap rakan niaga yang merangkumi admin web portal, Iktisas website, agent web portal, agent mobile app, agent personal website. Kalau you all buat bisnes dekat luar sana pun sebenarnya you all kena invest sistem, dan untuk invest sistem dia bukannya murah, makan ribuan ringgit. Tapi di Iktisas, once you sign up, kita akan bekalkan sistem yang komprehensif ni. Okay, next. Selain daripada tu, kita tak akan biarkan you begitu saja. Kita akan beri you sistem sokongan yang mana yang pertama, kita akan berikan latihan. Okey, latihan penting untuk you attend sebab latihan kita ada modul yang berstruktur dan kita akan berikan sistem komunikasi secara online juga yang mana bila you apply takaful menggunakan iSmart saja. Dan untuk kita punya portal pun semuanya online dah sekarang. Semua di hujung jari. Okey, yang ketiga keuangan. Keuangan ini yang paling menarik kerana sistem commission kita, yang paling best sistem commission kita. Dekat industri ni di luar sana kita ada sistem 3 tier dan juga sistem ALC. Tapi specialnya Iktisas, dia kawinkan kedua-dua sistem ini menjadi sistem hybrid. Dua-dua pun kita ada. 3 tier kita ada, ALC pun ada. So itu yang menyebabkan akar pokok tadi berkembang lebih dalam dan lebih subur. Okey, yang keempat perundangan, semua documentation akan dilegalize. Okey. Dan yang kelima rekrutmen. Untuk naik pangkat di Iktisas sangat-sangat mudah. Okey, you takkan jumpa di luar sana. Di Iktisas sangat mudah untuk naik pangkat. Once naik pangkat sebagai SCP, you akan dapat recruitment incentive. Dan yang keenam ialah jualan, yang mana you hanya fokus 30,000 sales peribadi. Okay, next. Okay. Dari tadi saya ada terangkan, saya Chief Mari, anak buah saya Chief Mari, tim senai saya pun kami sama-sama achieve Mari. Apa tu Mari? Sistem Iktisas ada Mari. Apa tu Mari? Mari ialah monthly 4 cases, recruitment minimum 1 EP. Okay, dia sangat mudah. Kita tak maknanya suruh you beria-ria pergi cari case sangat. Tapi kita cuma minta you buat 4 cases saja per month. Okay, minimum 4 cases. Lagi banyak lagi baiklah 4 cases, tapi provided dengan tambah 1 recruitment. Kenapa kena ada recruitment? Recruitment tu adalah you punya passive income. Yang mana recruitment tu tadi akan growing sebagai akar yang akan menyuburkan pokok tadi. Okay. Cases adalah you punya active income. Okay, next.
Okey, plan lokasi rakan niaga Ikhtisas kita ada di seluruh Malaysia termasuk Sabah. Okey, di sini sinergi bersama Ikhtisas sebab kita bukan ada satu tempat saja. Okey, kita ada di seluruh Malaysia termasuk Sabah di Kota Kinabalu. Bermakna macam saya agensi cawangan Senai. Bila saya ada rakan niaga di Kota Kinabalu, okay, dia tak perlulah turun ke Senai untuk attend kursus ke apa ke, semua tak payah. Dia cuma terus pergi office Kota Kinabalu dan bersama-sama beraktiviti di sana mencukupi. Sebab kita sinergi satu Malaysia. Okay, selain daripada Kota Kinabalu, kita ada di Sungai Petani, Kota Baru, Dungun, Subang Jaya, Shah Alam, Nilai, Batu Pahat, Tongkang Pecah, tempat moderator kita di Johor Bahru, dan baru-baru ni kita ada di Ipoh dan Senai. Saya dari Senai lah untuk Senai, lokasi kami di depan Balai Polis Senai. Kalau turun dari airport tu memang sangat dekat. Lokasi pun memang di jalan raya, memang senang sangat dan kami beroperasi 7 hari seminggu. So mudah untuk semua orang, tak kisahlah kerja government ke, swasta ke, untuk dapatkan khidmat nasihat dari kami di cawangan Senai lah. Okay, so dekat sana pun boleh buat road jugalah kalau ada siapa-siapa yang berhajat, insyaAllah sebab kita buka 7 hari seminggu. Okay, next. Next. Sangkut. Isham? Ui, jauh dah. Okay, tak apa. Okay, 5 langkah mudah usahawan Ikhtisas. Once you sign up dengan Ikhtisas sebagai rakan niaga, okay, position you adalah EP, Executive Partner. So, untuk position EP, basic yang kita kena buat adalah ambil exam TBE, itu first. Okay, kemudian kita galakkan untuk daftar syarikat. Kenapa kena daftar syarikat? Sebab perniagaan ini boleh diwarisi. Special sangat. Tak dapat dekat tempat lain yang boleh diwarisi. Bermakna anything happen pada saya, bisnes saya ini termasuk income sekali boleh diwariskan kepada suami saya dan anak-anak saya. Ini memang something yang sangat-sangat special. Sebab apa? Contoh kalau contoh you adalah seorang engineer. Okay? Engineer bekerja di syarikat swasta. Isteri adalah suri rumah dan ada anak. Jika berlaku kematian kepada you, adakah majikan akan call isteri you untuk gantikan tempat you sebagai engineer dan dapat income you sebagai engineer tadi? Tak pernah ada kan? Belum pernah ada kan macam tu? Tapi di Ikhtisas, kita bagi ni special sangat. You punya effort, okay, daripada awal sebagai ejen baru sampai you dah bina you punya organisasi, you boleh wariskan kepada keluarga you. Inilah legacy. Okay? Dan bila you achieve 30,000 production, you akan naik sebagai SEP. SEP ialah rakan niaga eksekutif kanan. Okay? Dan kemudian you akan naik pangkat lagi sebagai agency director. Yang mana you kena buat 450,000 production kumpulan. Dan selepas AD, you boleh naik pangkat kepada MD, Managing Director. Okay, dengan juga performance kumpulan juga. So, kalau misalnya macam engineer tadi kan, paling tinggi pun dia boleh naik adalah senior engineer. Betul? Boleh tak dia nak jadi MD dekat syarikat dia tu? Pelik kan? Tapi di Ikhtisas kita boleh jadi sampai ke tahap MD. Dan ada yang paling tinggi lagi, sampai satu tahap, you boleh beli saham di Ikhtisas. Ni memang tak dapat kat mana-mana. Sebab kalau misalnya you adalah engineer, you tak boleh beli saham syarikat yang you kerja tu. Tak ada. Okay? Sedangkan you bekerja dekat syarikat tu dari muda. Kita semua bekerja macam kalau cikgu, engineer,
doktor, semua bekerja dari muda sampai sekarang untuk dapatkan duit. Kenapa tidak? Pada satu masa nanti, duit pula kerja untuk you. Dengan cara kita menjadi pemegang saham. Di Ikhtisas, kita berpotensi, kita boleh beli saham Ikhtisas. Okey, jadi duit bekerja untuk kita pada masa tu. Makna ini adalah ultimate kerjaya kita. Okay, next. Okay, apa yang anda perlu lakukan? 3 perkara sahaja. Yang mana 3 perkara ni saya panggil dia adalah rukun Ikhtisas. Rukun Ikhtisas ada 3. Okay, you all kena ingat ni, rakan niaga baru especially kena ingat rukun Ikhtisas ada 3. Yang pertama ialah kena buat personal sale 30,000 FYAC. Senang aja 30,000 FYAC ni, sekejap je, sebulan pun boleh settle. Yang kedua, rekrut 5 rakan niaga. Yang ketiga, duplikasi perkara 1 dan perkara 2 kepada semua rakan niaga. Okey, item 1 dengan item 2 sebenarnya yang 2 lebih senang. Sebab apa? Item 2, 5 rakan niaga, kita nak bagi orang duit. Tapi item pertama, 30,000 tu personal sale, kita minta orang duit. Okey, tapi di Ikhtisas kita kena gabungkan dua-dua, pegang 3 rukun ini. Okey, next. Struktur komisen Ikhtisas. Okey, kenapa saya tak boleh sekarang ni saya memang tak boleh lah nak makan gaji sebab saya dah jatuh cinta dengan sistem di industri insurans takaful ni. Kenapa? Sebab komisen asas sebagai ejen takaful biasa-biasa saja. Konsep dia, okey, kalau old school dulu kata kais pagi makan pagi, tapi di industri ni kita kais pagi makan 6 tahun tau, 72 bulan. So dia umpama kalau misalnya you beli handphone hari ni, harga 2,000. Okey, bagi pada salesman, bagi pada saya 2,000 contoh Lepas tu bulan depan you bagi saya lagi 2,000. 3 tahun lepas tu you bagi lagi harga 3,000 harga handphone tu. Walhal stok handphone tu saya keluarkan cuma sekali saja. So stok sekali tapi gaji berulang-ulang kali 72 bulan. Itu yang buatkan saya rasa seronok sangat tu. Okey, dan di Ikhtisas pula sebagai EP dan untuk semua level sekalipun komisen asas adalah 35%. So kalau you buat sales, okay, business 1,000, komisen you adalah RM350. Okay, itu untuk tahun pertama. Tahun kedua 20%, tahun ketiga 15% dan seterusnya. Tapi saya lebih sarankan untuk you all tengok tahun pertama dan tahun kedua saja. Tahun ketiga, 4, 5 dan 6 jangan tengok gaji, simpan. Okay, jadikan dia sebagai you punya passive income, buat investment. Okay, you fokus tahun pertama dan tahun kedua saja. So nanti you akan sentiasa, maknanya sentiasa nak cari kes baru. Okay. Dan untuk tahun kedua, kita ada commission persistency 4% sampai tahun ke-6, yang mana total commission kita sebenarnya kalau kita kira, tahun pertama 35%, tahun kedua 24%, tahun ketiga 19%, saya tak nak cerita dan seterusnya sebab saya suruh fokus tahun pertama dan tahun kedua. Tahun ketiga dan tahun ke-6 tu simpan je, tahu-tahu duit dah banyak. Macam tu kan. So untuk EP, hanya perlu buat 30,000 untuk naik pangkat. Dia senang saja sistem dia sebenarnya. Contoh you buat bisnes RM200 untuk satu kes. Okay, you hanya perlu 13 kes untuk dapat 31,200. So once sistem detect saja you ada 30,000, you akan automatik naik pangkat sebagai SEP. Okay, next slide. Okay, untuk naik sebagai SCP, dia tak perlu bersusah-susah macam saya dulu. Saya dulu kena isi borang, minta bos sign, bos reject, saya tak naik pangkat, redha kan. Lepas tu kena tunggu
Untuk naik AUM, padahal AUM tu commission sama je dengan ejen biasa, tapi saya perlu tunggu masa setahun hingga 18 bulan. Lepas tu naik TA tak ada recruitment incentive. Nak naik TA tu kena ada 100,000. Kena tunggu 2 tahun lepas naik pangkat AUM. Memang lambat nak naik pangkat, terhegeh-hegeh nak naik pangkat. Tapi dekat Ikhtisas, once sistem detect you 30,000 sahaja dalam sistem, you akan automatic naik sebagai SCP. So bila naik SCP, you terpaksa terima recruitment incentive tambahan lagi 15%. So maknanya 35% tambah lagi dengan 15%. Level 1 10%, level 2 2%, level 3 2%, level 4 1%. Total up 15%. Terpaksa terima. Okay, sebab you kena ikut rukun ikhtisas tadi yang 3. Kena buat recruitment. Okay, next slide please. Okay, ini adalah simulasi commission di ikhtisas. Okay, kalau kita tengok rukun ikhtisas yang saya bagi tahu tadi ada 3, maknanya 30,000 production personnel, 5 orang rakan niaga dan duplikasi. Kita tengok ke senario kedua tu Okey, senario kedua sebagai ICP you kena buat 30,000 production personnel dan commission adalah 35% tahun pertama. Okey, commission aktif you sendiri yang buat setahun adalah 10,500. Okey, dan you recruit 5 orang. Okay, bila you ajak orang bersama-sama dengan you buat sama dengan yang you buat, duplikasi apa yang you buat, 5 orang tadi menghasilkan 30,000, nak tak nak you terpaksa dapat 10% tadi. So 10% tadi adalah 15,000. Banyak ke banyak 15,000 ni? Banyak tau 15,000 sebab 15,000 bukan banyak kan? 15,000 sebenarnya bukannya you yang buat, orang yang buat. Okay, orang yang buat untuk you. Okay, dan lepas tu sebab kita ada sistem duplikasi, you rasa 5 orang yang you bawa masuk tu, yang buat 30,000 tu, nampak you duduk rumah, main-main dengan anak, duduk nyandor depan TV kan, gentel-gentel handphone, tanya production hari ni apa, aktiviti hari ni apa, tiba-tiba masuk dalam akaun you selepuk 15,000. You rasa kalau dia nampak 15,000 tu dia nak buat tak? Dia nak tak sama-sama dapat 15,000 sama dengan you? Ke dia nak tengok je? Mau. Nak kan bos kan? Ya. Kan, siapa tak nak? So bila dia nak, sistem ikhtisas tu sendiri sebenarnya yang akan galakkan semua orang bersemangat untuk rekrut. Kita tak payah pantau, sistem tu sendiri yang akan pantau. Jadi 5 orang akan cari 5 orang lagi, tim you akan bertambah 25 orang. 25 orang akan menghasilkan 15,000. Dari 25 orang akan multiply kepada 125 orang dan 125 orang pun mesti dia nak rekrut. So akan bertambah group you menjadi 625 orang. Yang mana total up semua sekali income tahunan you 303,000 setahun. Ya. Banyak ke? Sikit tu. Banyak. Tak ada yang jawab pun. Banyak. 25,000 sebulan tu. Banyak. Dan yang paling best, you cuma buat 10,500 tu je. Sebab yang lain tu orang yang buat untuk you. Sebab itulah saya cakap tadi, ikhtisas adalah pokok yang besar. Terima kasih. You pun terpaksa naik pangkat juga sebenarnya sebagai AD, Agency Director. Dan di Agency Director kita ada tambahan 4%. Agency Director dan MD kita ada tambahan 4% overriding. Overriding ni dia tak ada level 1 sampai level 4. Overriding ni dia unlimited, dia infinity. Okay?
Dia bukannya 100, bukannya 1000, bukan sejuta, dia infinity. Sebab itulah akar semakin kuat dan akar semakin banyak. You dah sampai tak nak tengok dah sebenarnya nanti you punya passive income 4% tu sebab dia banyak. Okay, bila akar banyak, pokok tak senang tumbang dan buah you dapat lagi lebat. InsyaAllah Okay, next slide please. Faham sistem ni? Best sangat. Mana slide-nya? Okay, bagaimana untuk naik pangkat secara mudah dari EP ke SEP dengan hanya tempoh 3 bulan. Sebenarnya jangan tunggu sampai 3 bulan, lambat sangat 3 bulan. Kita di Ikhtisas saya sendiri sebenarnya sebulan boleh dapat 15 kes masa PKP. Ada kawan kita yang boleh sampai dapat 65 kes bos 65 kes sebulan saja dia tapau. So benda tu sebenarnya tak payahlah nak tunggu sampai 3 bulan sebab this is your business. Business you kayakan diri you. You tak kayakan majikan, you kayakan diri you. So naik pangkat secepat mungkin, sebulan paling baik. Okay, next. Okay, ni bagaimana kenaikan pangkat secara automatik? Okay, saya galakkan sebulan lah. Tapi kalau you nak buat sampai 12 bulan pun boleh. Tapi 12 bulan baru you nak achieve tu business apa? Lambat sangat tu. Terlalu kura-kura. Kalau boleh paling lewat 3 bulan dah naik pangkat sebenarnya. Okay, let's say you buat bulan pertama 10,000, bulan kedua 20,000, bulan ketiga 30,000. Sistem detect 30,000, you automatic naik pangkat, tak payah isi borang macam saya dulu. So, bulan keempat, you akan dapat recruitment incentive. Terpaksa dapat yang 15% saya cakap tadi untuk 4 level. Okay, next. Terpaksa Lina? Terpaksa bos, terpaksa. Okey, ini adalah bukti pencapaian kenaikan pangkat kepada SCP untuk tim saya, RH Han Consultant. Dan Alhamdulillah saya dah ada 4 SCP setakat hari ini. Alhamdulillah. Next slide. Tahniah. Alhamdulillah, terima kasih bos. Okey, ini adalah sistem yang kita akan bekalkan yang bakal rakan niaga semua akan dapat. Dan semuanya di hujung jari je. Sebab itulah saya cakap genting-genting handphone aja masuk 15,000 orang yang buat untuk you. Semua kita pakai hujung jari je. Next. Okay, ini pula app Smart Agent pun di hujung jari juga you boleh download. Okay, laju sangat tu. Okay, ini struktur faedah dan manfaat yang mana Ikhtisas akan berikan kepada rakan niaga retirement scheme, grup takaful, bonus produksi tradisional, residual income. Okay, next. Saya terangkan sikit. Okay, retirement scheme ni dia adalah skim pencen yang kita akan bagi serendah SEP. So maknanya SEP je dah ada skim pencen. You buat 30,000 je you dah ada skim pencen. Tak macam masa saya kat 3 tier dulu. Saya kena dapat 60,000 untuk dapat skim pencen. Dekat Ikhtisas 30,000 je. Dekat industri luar sana, you boleh survey kat mana-mana. Memang tak ada serendah Ikhtisas 30,000 saja. 13 kes saja. Memang sangat rendah. Okey, yang kedua ialah grup takaful. Grup takaful ni kita bagi untuk semua level. Okey, EP pun kita akan bagi bila you sign up dengan kita. Okey, produksi bonus tradisional pun untuk semua level. Residual income ni kita akan bagi contoh kalau you tak nak bersama Ikhtisas lagi, selepas berhenti tu 6 bulan commission you kita akan bagi dan yang kita juga akan beri medical card kepada AD dan MD. Jadi kalau nak dapat medical card free, naiklah AD cepat-cepat kan. Alright. Next. Okay, tadi saya dah cerita pasal commission. Commission kita yang maknanya kalau kita buat recruitment, kita ikut sistem Ikhtisas, kita ikut rukun Ikhtisas tadi. So kita akan dapat commission yang banyak daripada level-level. Okay, bila you naik pangkat, you terpaksa terima lagi recruitment incentive daripada Ikhtisas. Dan selain daripada tu, kita bagi you allowance pembangunan.
Allowance pembangunan ni you akan dapat setahun sekali. Okay, you naik pangkat SCP tadi, sebulan aja you boleh naik pangkat, cepat-cepat achieve. Okay, saya sarankan cepat-cepat achieve. Okay, dapat saja 30,000 tu, you naik pangkat sebagai SEP, you akan dapat allowance pembangunan untuk tim you buat production lebih 50,000, bonus 1,500 kita akan bagi kepada SEP. Dan kalau buat lagi lebih, lagi banyak lah, lebih 100,000 kita bagi RM3,000 setahun. Okay. Begitu juga dengan AD dan MD. Okay. Next. Commission kita bagi, allow kita bagi, kita tambah lagi dengan power of istiqomah. Saya faham kalau misalnya orang baru ialah BBNU kan, baru nak up. So mungkin agak susah untuk you terus buat kes banyak. Tapi kalau buat kes banyak lagi baik lah. Bukan tak ada, ramai aja yang dapat kes yang banyak. Tapi in case you manage untuk buat 2 kes, tapi you buat istiqomah, kita akan bagi you, okay, tambahan 3,900 untuk total setahun. Kalau you buat 4 kes satu rekrutmen, istiqomah setahun you dapat 7,800. Tapi kita akan bagi secara bulanan lah Dan kalau 8 kes satu rekrutmen, kita akan bagi total setahun 15,600. Banyak commission dapat, macam-macam dapat. Okay, next. Apa lagi yang kita nak bagi? Okay. Next, kita bagi ialah power of recruitment. Okay, Ikhtisas kita bukan saja fokus kepada active income, kita fokus kepada passive income recruitment. So recruitment tadi, kalau you all buat 6 recruitment dalam masa 3 bulan, Ikhtisas akan bagi, you kena istiqomah selama setahun, kita bagi you 2,000 setahun. Okay, kalau you buat 12 rakan niaga untuk 3 bulan, istiqomah setahun, kita bagi 4,000. Ini semua tambahan tau. Dia tak termasuk dalam commission. Commission lain, allowance lain, ini tambahan. So macam-macam. Sebab tu saya cakap di awal tadi, Ikhtisas kita buat semacam, kita dapat macam-macam. Okay, next. Okay, ni yang paling best sekali dalam industri ni susah nak cari ni financing scheme. Yang mana financing scheme ni dia seumpama skim gaji yang mana kita bagi startup business untuk you mulakan bisnes, nak jumpa klien, tuang minyak lah, apa semua kan. So at least you ada startup business untuk kembangkan bisnes you. Dia serendah daripada you jadi agent, maknanya you jadi EP atau ACP, kita bagi you gaji bulan, allowance bulanan 2,500 sehingga 5,000. Dan untuk kalau you masuk terus sebagai leader, kita akan bagi 6,000 sehingga 15,000. Perlu melalui proses interview semua dan kita akan bagi skim ini plus dengan commission dan benefit-benefit yang saya cerita tadi. Okay, allowance tadilah Okay, next. Rebut ni, kalau saya dulu ada skim ni, saya dah ambil dah. Kan bos kan? Kita dulu tak ada kan? Tak ada. Rezeki bagi tak ada. Kita start dari kosong. Kosong kita start. Diorang ada gaji bulan lagi. Betul. Okay. Sayang. Sayang kan? Okay, lagi. Duit dapat. Apa lagi dapat? You juga berpeluang untuk dapat cabutan rezeki iaitu kereta BMW. Okay, Takaful Ikhlas bagi 3 unit BMW untuk direbut. Okay, mudah-mudahan bertuah. Okay, yang masuk hari ni semua bertuah. Amin. Okay. Dia hanya you istiqomah buat 4 kes dengan FYAC yang tertera dekat situ. You berpeluang untuk dapat cabutan rezeki ni. So mana tahu rezeki kan dapat, so grabs. Okay, next. Kereta dapat, macam-macam bos saya dapat sekarang ni. Ya. Okay, bukan tu saja, kita juga bagi convention free. Convention pergi mana, bukan saja dalam negara, kita bagi you pergi overseas. Okay, macam tadi contoh engineer yang saya cerita kan. Okay,
Kalau you kerja bersungguh-sungguh, tak payah engineer lah, let's say lah technician, you kerja bersungguh-sungguh, OT asyik OT. Kalau ada OT, you memang tapau je semua OT. So bila you kerja tu, adakah pada hujung tahun bos kata, awak ni rajin sangatlah kerja, hujung tahun saya hantar awak pergi Scotland, ada? Tak ada kan? Tapi Ikhtisas, you kerja bersungguh-sungguh, achieve target, okay, you bawa bisnes 150,000 untuk CYNR, FYAC, kita bagi you 2 tiket, honeymoon, husband and wife pergi Scotland. Seronok. Tak payah bawa apa-apa, bawa duit belanja je lah. Tapi semuanya memang syarikat Takaful Ikhlas akan tanggung. Okay? Pengalaman saya pergi convention, yes, free dan 5-star service. Memang best. Makan memang boleh gemuk. Best sangat. Okay. Tak sempat lapar dah makan lagi. Okay, memang best sangat. Okay. Convention first kita adalah Scotland dan convention yang kedua ialah Kazakhstan ataupun Umrah. Okay, tahun ini tolong doakan saya nak bawa 20 orang rakan niaga baru saya bersama-sama kita pergi Umrah. Amin. Okay? Amin. Kita buat reunion dekat Tanah Haram, beramai-ramai ziarah pergi Umrah dengan hanya bawa 21 kes, RM200, 50,000 FYAC. Sangat mudah. Kejar. Okay, next. Okay, untuk introducer juga, Takaful Ikhlas juga dia bagi tiket free untuk introducer yang berjaya bawa 10 orang rakan niaga yang berjaya melayakkan diri ke convention luar negara. Dan selain daripada tu, introducer lagi. Kita memang nak recruit aja sekarang ni. Okay? Sebab recruit itu adalah passive income yang akan mengembangkan bisnes kita sebenarnya. So, untuk introducer tadi, bila dia ada CYNR 30 orang, Takaful Ikhlas akan bagi 15,000 ganjaran tunai. Okay? Dia tak masuk commission, tak masuk benefit-benefit yang saya cerita tadi. You bawa 30 orang, you dapat 15,000 tunai. Kan seronok tu. Kan? Banyak betul duit. Kalau you boleh bawa pula 50 orang CYNR, okay, yang achieve maintenance of contract, Takaful Ikhlas akan bagi 20,000 tunai. Banyak. Banyak betul. Okay, dan di samping tu, you pun akan dapat persen daripada production CYNR yang you bawa tadilah. Betul. Okay, next. Saya nak tunjuk specialnya dekat Ikhtisas ni yang tak ada pada 3 tier. Yang mana Ikhtisas. Okay, next. Mana tak? Ikhtisas kita tawarkan satu lagi convention, Jeju Island. Jeju Island. So, kita beramai-ramai seronok-seronok, beronok-ronok dekat Korea, Jeju Island next year insyaAllah. So maknanya you boleh achieve Scotland, dalam masa yang sama you boleh dapat Jeju Island. Jeju Island. Okay? Seronok tau. You boleh pergi Umrah Kazakhstan, you pun boleh pergi Jeju Island. Kan? Okay, next. Betul. Jeju. Okay, jadi apa tunggu lagi? Daftar sekarang untuk dapat potensi pendapatan yang sangat-sangat luar biasa di Ikhtisas ni. Jangan tunggu, jangan tengok. Inilah masanya sebab you bekerja 15 tahun sekalipun, adakah you dah dapat income 25,000 yang saya tunjukkan tadi? Kalau belum, inilah masanya you kena join Ikhtisas. Okay, kalau you adalah orang-orang yang muda, masih muda lagi inilah masa sebenarnya you kena kembangkan you punya potensi, join Ikhtisas, muda-muda lagi dah ada income 25,000. Okay, nak? Okay, cepat. Okay, Takaful ni is all about love. It's all about love. Kenapa saya cakap Takaful dan Ikhtisas is all about love?
Sebab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Betul. Ya, kenapa Sebab kalau without love, tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang pada diri kita, kita dah lulus TBE ni. Tapi bila kita jumpa kawan-kawan kita, kita jumpa jiran-jiran kita jumpa saudara mara kita biarkan diorang ni bakal-bakal jenazah, tak ada takaful. Kita semua bakal jenazah. Kita biar je diorang tak ada takaful. Apa jadi pada dia kalau tak ada takaful? Kita tak buka. Padahal Allah dah bagi kita rezeki di bidang ini, kita buka mulut cerita pada dia. Dan bila kita nampak pula bakal-bakal anak yatim, kita biar je. Tak ada inisiatif kita nak, kalau tanpa rasa cinta, kita tak ada rasa inisiatif untuk bagi tahu bapa dia tadi, ambillah education plan atau buatlah hibah supaya anything happen pada you, anak ada dana untuk teruskan pendidikan. Tapi kalau dengan ada rasa cinta, rasa sayang pada saudara kita jumpa orang, kita nak buka pasal takaful. Kita akan rasa kesian, ni orang ni mesti tak ada takaful. Yalah macam saya kerja dulu kan, saya kerja siang sampai malam, sampai siang dan malam pun saya tak pasti sebab dua-dua pun gelap. Okey. Dua-dua pun gelap. Terlalu rajin. Sampai saya pun tak kenal takaful sebenarnya sebab tu saya masuk insurans. Ya. Saya yakin ramai sangat di luar sana yang macam saya. Okey, yang tunggu kita semua yang ada takafulkan mereka. Okey. Dan specialnya dekat Ikhtisas, bila kita nampak kawan-kawan kita yang macam saya ni, kerja terlalu rajin, kayakan majikan, kita ajak dia sama-sama generate income di Ikhtisas. Sekurang-kurangnya dia ada masa dengan keluarga. Kan kita sekurang-kurangnya memberi sumbangan kepada keluarga tu. Betul tak? Ya. Okay, next. Okay, next. Saya suka nak cerita pasal kisah ni sebenarnya. Dia kisah guru, murid dan belon. Ada nampak tak picture tu? Nampak. Okey, kisah ni sebenarnya saya nak cerita ringkas. Okey, saya nak cerita ringkas kisah ni. Seorang guru ni dia bawa banyak belon ke kelas dia dan dia panggil murid-murid dia, dia agihkan belon tu, dia suruh anak murid dia tiup belon dan kemudian tulis nama masing-masing. Lepas tu belon tu dilepaskan dalam kelas. Bila masuk dalam kelas, okey, cikgu tadi dah nampak semua dah masuk dalam kelas, belon dan sangat-sangat banyak macam dalam gambar ni. Cikgu tadi pun gaul-gaulkan, campur adukkan semua sekali dan kemudian dipanggil semua anak murid tu. Bila dipanggil anak murid tadi, okey, dia bagi masa 5 minit kepada anak murid tadi cari nama sendiri. Tapi apa yang berlaku selepas 5 minit? Tak ada seorang pun yang jumpa nama dia sendiri bila dah dicampur adukkan macam tu. Dan jadi cikgu tadi pun bagi arahan kepada anak murid, ambil belon yang terdekat, tengok nama siapa, pulangkan kepada tuan nama tu. Dan surprisingly, tak sampai 2 minit, setiap anak murid dah pegang belon dengan nama dia sendiri. So apa yang kita boleh belajar dari kisah ni, okay, kita sebenarnya akan lambat dan sukar dan mungkin kita tak jumpa dengan kebahagiaan atau matlamat hidup kita selagi bila kita hanya mencari untuk diri kita sendiri. Cinta, sayang, okay, dan beri kebahagiaan kepada orang lain, dia akan percepatkan sebenarnya untuk kita temui kebahagiaan diri kita, untuk kita capai matlamat hidup kita. Faham ke tak faham ni? Dia macam ni, okay? Dia macam ni. Business is about berapa banyak you dah selesaikan masalah orang. Berapa banyak you dah bantu orang. Okay? Lebih banyak orang yang you bantu, lebih cepat business you berkembang. Okay? Lebih cepat business you berkembang. Contoh dia, di business takaful. Lebih ramai orang yang you selamatkan, okay? Contoh bagi dia plan medical card. Dia masuk hospital, tak payah keluar duit bank dia yang dia simpan dari muda. Okay, dia cuma tunjuk medical card, dia boleh masuk hospital. Tak payah bayar.
At least you dah tolong dia selamatkan duit dia. Yeah. Okay. So lebih ramai you tolong orang dengan takaful. Okay. Lebih ramai orang you selamatkan dengan takaful. You sebenarnya mempercepatkan untuk bisnes you membesar lebih banyak, lebih sukses, lebih cepat. Itu sebenarnya pelajaran daripada kisah belon ni sebenarnya. Okay. Clear tak? Clear. Okay, next. Okey, kita tengok sikit video testimoni rakan niaga saya. Okey, rakan niaga saya ni Cik Rabiah Syawal, masa dia masuk, dia nak bercakap memang tergagap-gagap. Pemalu orangnya, susah sangat nak bercakap. Kalau dia bercakap tu butir kata nak keluar memang lambat. Tapi bagusnya dia seorang yang suka sahut cabaran saya. Dan alhamdulillah 2 bulan saja dia join Ihtisas, dia dah boleh bagi taklimat depan ibu bapa dan guru-guru dekat sekolah. Okey, kita dengar apa dia cakap. Assalamualaikum, saya Rabiah Syawal. Saya Rabiah, salah seorang sila daripada R-Action Team. Saya dibawa oleh Puan Herdalina dalam industri ini lebih kurang setahun yang lepas. Sebelum ni pekerjaan saya adalah seorang peniaga makanan. Bisnes takaful dan bisnes makanan adalah sangat-sangat berbeza. Jadi Puan Herda polis saya dari A to Z dan bagi saya penerangan tentang matlamat untuk pergi jauh dalam bidang ni. Selepas lebih kurang 2 atau 3 bulan saya diberi peluang untuk buat taklimat di sekolah, dan dari situ saya dapat klien-klien dan prospek-prospek yang sangat-sangat berkualiti, alhamdulillah. Dan seterusnya saya dapat reward di peringkat kumpulan iaitu Special Apprentice dari RSN Team. Dan seterusnya pada bulan Januari 2020 saya dapat mari 4 kes dan 1 rekrutmen. Dan yang paling best, convention kedua Ihtisas di Pulau Tioman Ogos lalu. Jadi saya dapat reward, dapat hadiri convention pertama saya dengan Ihtisas. Jadi itu sangat-sangat memberi saya semangat untuk teruskan momentum kejayaan dalam bidang ni dan mencari peluang-peluang lain untuk berjaya dalam bidang ni. Dan saya harap ia sedikit sebanyak membuka minda kita yang kita boleh pergi jauh dalam bidang ni, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada leader saya, Puan Herdalina, yang buka minda saya untuk teruskan perjuangan dalam bidang ni. Dan saya nak ajak semua join RSM Team, Ihtisas especially-nya, dan cipta kejayaan dalam bidang takaful di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Wow. Amin. Terima kasih. Amin. Okey. So, saya biasanya jumpa orang, biasanya rakan niaga baru ni ataupun bakal rakan niaga, dia akan cakap, saya tak boleh lah buat takaful ni sebab saya tak pandai cakap. So, Cik Rabiah dah buktikan orang yang tak pandai cakap dalam masa 2 bulan dah boleh buat taklimat. So, you just believe the system. Sistem Ihtisas kita ada latihan. So, kita akan bantu you from zero untuk achieve matlamat you. InsyaAllah. Yang penting you nak dan you rajin. Okay, next slide. Assalamualaikum. Okay. Hari ni saya bagi sedikit oleh-oleh idea promosi takaful yang saya buat dekat Facebook, dekat media sosial. Sebab saya sebagai teaser kepada orang di luar sana, prospek-prospek, saya maknanya share yang paling rendah, produk kita yang paling rendah. Okey, RM89 sebulan boleh dapat 400,000 hibah couple policy. So bila orang nampak ni, dia tengok rendah dan mampu milik, dia akan bertanya, dia klik link WhatsApp saya, dia akan tanya. So bila dia tanya, itu peluang saya. Sebenarnya kadang-kadang saya tak close RM89 pun, saya close lebih daripada tu. So saya cuma nak tarik orang untuk datang kepada saya dan tanya. Okey, kalau macam dulu kita boleh keluar berjumpa dengan orang, tapi bila dah biasa dengan PKP ni, saya lebih suka untuk buat tarik orang di social media. Okay, next. Siapa yang nak guna boleh gunalah. Okey, ini produk kita yang paling murah juga.
Okay, kalau umur you 30 tahun, sebulan you cuma perlu laburkan RM41.65 untuk dapat aset segera RM200,000. Okay, kalau you bekerja, contoh dari lepas graduate ataupun lepas SPM, dari dulu sampai sekarang, cuba check account, dah ada tak 200,000? Cuba check KWSP lah, account kadang-kadang cocok dinding kan keluarkan duit, tapi KWSP terpaksa simpan, dah ada tak 200,000? Klik-klik je kan, susah nak dapat 200,000 ni, sebab ada je duit, senang aja nak pakai kan. Jadi, dengan hanya invest RM1 lebih sahaja sehari, okay, iaitu RM41.65 sebulan, you boleh dapat aset segera RM200,000. At least kalau you dah berkahwin, duit tu boleh digunakan untuk dana persekolahan anak. Saya push produk ini untuk appetizer lah, pencuci kasih sedap, penyedap mulut. Macam tu. So bila orang nampak murah, aku ada bajet ni. Bila ada bajet, dia klik link. Klik link, okay, bila jumpa dengan saya akan terangkan lah, kita pandai-pandai lah. Dan semua tu kita akan bagi rakan niaga semua training. Kita bukannya campak you just you buat, tak ada. Kita akan ajar you. Di Ikhtisas kita ada banyak modul yang akan ajar you macam mana untuk buat sale dan recruitment. Okay, next. Facebook saya ada personal Facebook dan saya ada page. Di page saya adalah seumpama saya punya resume. Situ saya memang bisnes saja. Dia adalah kedai saya. Okay, dan testimoni ni pun ada dalam page saya. So bila maknanya bakal pelanggan masuk page saya, dia akan nampak dan akan build confidence dia kepada saya, insyaAllah. Okay, pasangkan video ni. Kita dengar apa kata klien saya. Macam mana kamu dekat mana? So saya rasa ambil pada takaful lah. Lebih baik lah saya rasa. Dan saya perlu yang penting ejen dia tu yang paling sangat penting lah. Bagus Ejen saya tu sangat bagus. Siapa tu ejen tu? Kak Edina. Kak Edalina Edalina. Dia agensi sini lah. Ni kita ni di Senai ni. Kita ni takaful Senai ni. Ni datang sini buat bayaran takaful lah ya. Alhamdulillah. Okay. Next slide. Pasangkan next slide ni. Ni pun saya akan masukkan testimoni dalam page saya supaya maknanya klien boleh nampak apa klaim-klaim yang saya dah buat. Ini sebahagian daripada video ni. Okay, kalau you all tengok dalam video testimoni claim saya tadi, klien-klien saya tu semua dekat hospital tau, tengah sakit. Tapi tengok muka semuanya tengah senyum kan? Semuanya happy. Kenapa? Sebab ada takaful. Jadi kalau siapa-siapa yang nak happy, walaupun sedang sakit, jadilah klien saya. InsyaAllah saya akan servis sebaik mungkin. Semua senyum. Okay. Untuk rakan niaga baru saya percaya you all belum ada claim, tapi leader you sangat-sangat berpengalaman. Minta claim-claim leader you compilkan, you simpan, you masukkan dalam you punya social media supaya klien boleh nampak, oh ambil takaful sebenarnya bukannya burn duit, boleh claim, boleh dapat itu, boleh dapat ini. Ini akan buatkan klien lagi maknanya percaya kita. Okay, this business is a number game. So enjoy playing the game with knowledge.
Okay. Pentingnya ada knowledge, pentingnya ada ilmu. Kenapa? Ilmu membezakan kita dengan orang lain. Okay. Dan bisnes ini, Limra menyatakan kita jumpa 10 orang, kita terpaksa lagi bos, close 1. Terpaksa. Ya. Gagap-gagap bercakap pun Terpaksa. kita betul-betul present kepada 10 orang, kita terpaksa close 1. Kita jumpa 20 orang, terpaksa close 2. Ya. Kan, terpaksa. Kalau lagi lancar, mungkin you boleh terpaksa close 3, 5. Okay, bergantung kepada berapa ramai orang jumpa. Just follow Limra. Limra kata 10 close 1, you follow. You just follow. Sebab bisnes ni ialah bisnes nombor. Bukan nombor 4 ekor tu, tak. Bisnes nombor, you jumpa orang. Orang ke-11 mesti close, insyaAllah. Yeah. Okay, next. Ini gambar tim Penai lah. Okay, ini adalah gambar sebahagian daripada tim RHN saya dan juga Itisar Senai. Okay, gambar ni gambar tak update lah, nak ikutkan saya sebenarnya dah bercicit. Saya pun tak kenal cicit saya Dia sampai tahap sebenarnya semua orang memang eager bersemangat untuk rekrut. Sampai sebenarnya saya pun tak tahu kalau dah cicit panggil apa-apa, yang moyang Yeah. pun dah tak kenal cicit. Okay. Tapi bermakna semua kita sama-sama generate income. Sistem tu dah ada. Just follow the system. Okay, next. Batam. Yeah. Last year. No. Last Okay. year. Last year, seronok. Okay, kalau nak cepat, geraklah secara solo. Tapi kalau nak bertahan lama dan pergi lebih jauh, bergeraklah secara berkumpulan. Okay, dia macam mana? Saya bagi sedikit analogi dia. Contohnya kalau kita nak mendaki gunung. Mendaki gunung ni, kalau kita daki seorang-seorang, kita penat, kita duduk, kita down. Mungkin kita tak naik dah, rasa macam tinggi gunung tu kan. Tak nak naik lah, penat. Tapi kalau kita mendaki gunung tu secara berkumpulan, kita penat, kita nampak tim kita bersemangat, tu yang saya cakap tadi, kena rekrut. Kita nampak tim kita bersemangat, kita pun akan secara tak sengaja terbersemangat juga, sama-sama nak mendaki gunung tadi. Silap-silap, kalau misalnya macam saya ni tengah OKU kan, tak boleh nak naik. Ada kawan yang tolong tarik tangan saya untuk naik sama-sama sampai ke puncak. Jadi, beautiful of Itisar, sistem tu sendiri yang akan menggalakkan kita untuk kerja secara berjemaah. Dan bertepatan dengan Islam, solat seorang, pahalanya 1, solat berjemaah, pahalanya 27. 27. So, kita kejar ganjaran 27 pahala, insyaAllah. Yeah. So, saya dah habis slide saya ni, bos. So, Okay. kalau ada soalan, Ada siapa-siapa yang nak mengajukan soalan? lama ni hari ni. Tak apa. Mantap. Tepat dan padu. Terima kasih. Amin. InsyaAllah. Moga bermanfaat. Okey, kalau tak ada, saya ada last question 1 je sebab waktu pun Okey. dah habis tu sekat. Saya rasa macam ni. Apa yang saya dapat dekat sini daripada intipati yang Puan Yarda bagi. Saya suka pada semacam kita dapat semacam Macam-macam. kita dapat macam-macam. Buat semacam, dapat macam-macam. Fokus satu, dapat macam-macam. Okay. And then lagi satu rukun Itisar ni. This is a new things yang kena kita ingat, dapat rukun daripada Itisar. tahun ini. Okay. Rukun Itisar. Ni buat saya, Haji Bazman yang ada 3 rukun Itisar. Dan juga satu Ingat tu. terpaksa. Itu tak Kena boleh tinggal. terpaksa. Kan? Kena terpaksa kita dapat Dapat. berapa persen. Kalau kita buat solo dapat 35%. Kalau kita naik pangkat pada TV, kita tambah lagi 50%. Betul? Terpaksa dapat lagi Orang lain buat 50%. untuk kita. Terpaksa dapat. Tak nak sangat pun orang nak bagi. Ambil je. Yelah. This is keywords lah. This is from you lah. Apa pun dia sangat bagi saya tak kelip mata lah dengan awak cakap ni. Puan Yarda. Mantap, padu,
that's mean memang saya kata kalau saya gelarkan awak Bionic Woman ni memang this is you punya stage lah. Betul? Boleh Boleh terima Bionic. You kena tengok cerita Bionic Woman tu bagaimana. Kekuatan dia tu, kekuatan dia. Tapi nak kena istiqamah dan berjamaah. Betul tak Puan Hilda? Ya betul, sangat betul. Okay, Sistem kita dah ada. Okay, last. What is your dream in future lah? In future, is your dream now? In future, within lagi 3 years akan datang, 3 tahun akan datang. What is your planning? Apa you punya dream lagi 3 tahun akan datang? Sorry bos, putus-putus. Tak dengar. Okay, your punya dream Tak in dengar. future. Dengar tak? You punya dream in future, dengar? Within lagi Dream 3 tahun untuk? akan datang. Your dream lagi 3 tahun akan datang. What is your planning? Apa dream? Dalam kerja 3 tahun akan datang, saya nak Ikhtisas. promoted sebagai MD. Amin, Doakan insyaAllah. saya, insyaAllah. Saya Doakan rasa saya. kalau cara awak dan istiqamah awak ni, saya rasa tak sempat 3 tahun kot. InsyaAllah Terpaksa doakan saya bos, amin. Terpaksalah saya nak pangkat cepat, Terpaksalah. amin. ambil apa kata orang status MD tu. Okey, apa-apa pun semoga Allah SWT merahmati kamu sekeluarga. Alhamdulillah, Amin. harap halalkan Allah. ilmu yang diberi. Okey, saya doakan semoga awak berjaya dunia dan akhirat. Okey. InsyaAllah, Apa pun amin. bantulah pada rakan-rakan niaga yang baru daripada agensi kamu sendiri ataupun yang lain-lain, alright, untuk kita lebih kata orang tu ikhtisas lebih berkembang jauh. Dan saya harap mungkin CEO ataupun CEO boleh buat lagi satu sesi saya bersama dengan Hilda ni bersantai-santai, sebab sebenarnya saya banyak soalan-soalan yang nak diajukan ni. Tapi first kali dapat juga saya curi on the stage first tu. Dapatlah daripada 4 soalan and then dapat untuk dia punya slideshow tu kan. Tapi memang padu. Mantap dan betul lah Bionic Woman, I tell you. Alright. Apapun masa akan datang juga on this Friday, jangan lupa dengan kita punya ni $6 million man. Nanti kita akan bagi tahu. Kita dah ada 2 sekarang dekat Malaysia ni. Bionic Woman, ada one lagi $6 million yang dikeluarkan oleh Ikhtisas. Okey, insyaAllah kita jumpa masa akan datang. Okey. Kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian, terima kasih pada kami di Ikhtisas. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada salah silap ya. Sama saya pun gitu juga, silap salah mungkin. InsyaAllah kita Lebih jumpa lagi. cakap. Okay. Kita jumpa di Johor Bahru nanti. Puan Hilda. InsyaAllah Mas, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas.